Saudara, fokus negeri di bawah Bayu, Angkatan Tentera Bersama 2 bakal terima 20 bot tempur baru. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, Atika. Angkatan Tentera Bersama ATB 2 bakal menerima 20 bot tempur baharu tahun hadapan bagi memperkasa kawalan keselamatan dan membendung kes jenayah rentas sempadan, terutama di kawasan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Dato' Indra Zahid Arsyad berkata manakala sejumlah 41 buah bot milik Angkatan Tentera Malaysia ATM juga akan diserahkan kepada ATB 2. 20 buah bot untuk ATB 2. Untuk ATB 2. Kerana ATB 2 ni dia merangkumi operasi daripada Kudat sehinggalah ke Tawau ataupun sama kawasan operasi dengan pasukan Eskom. Eskom. Kawasan S-Zone. Jadi kita operasi bersama-sama, masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Program ini merupakan medium dalam mewujudkan kerjasama dengan komuniti setempat berkonsepkan aktiviti K3M iaitu motivasi pendidikan, kesihatan dan kebersihan. Ini adalah julung-julung kali program yang dibuat di sekolah saya dan secara tidak langsung mendedahkan kepada anak-anak didik saya di sini bagaimana pihak tentera melakukan kerja dan juga bagaimana keprihatinan pihak tentera itu kepada masyarakat di Pulau Denawan, terutamanya penduduk di sinilah. Program turut diisi dengan penyampaian sumbangan beg sekolah dan alat tulis kepada 65 pelajar dan beg makanan untuk penduduk. Politeknik Kota Kinabalu PKK menandatangani sijil kerjasama COC dengan 9 syarikat tempatan pelbagai sektor ke arah melahirkan graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berkemahiran tinggi. Antara sektor terlibat ialah kejuruteraan, keusahawanan serta pelancongan dan hospitality. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad berkata kerjasama berkenaan akan membimbing pelajar meningkatkan kemahiran sejajar dengan keperluan industri dan perkembangan teknologi. Untuk memastikan semuanya mantap, untuk memastikan negara dapat memiliki pelajar pekerja yang berkemahiran tinggi, maka ia perlukan satu ekosistem yang baik. Di dasar kerajaan yang menginginkan kepada 35% pekerja rakyat yang berkemahiran tinggi tak mampu berdiri sendiri tanpa ada dokongan, support daripada pihak industri. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani COC berkenaan di Politeknik Kota Kinabalu. Antara syarikat tempatan terlibat ialah Bank Muamalat Berhad, Boston DCNS Naval Corporation Sendirian Berhad, KKIP Aerospace Training Center dan Koperasi Wawasan Rakyat Sabah Berhad. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKS Sabah akan terus komited meningkatkan kesedaran melindungi kanak-kanak daripada penganiayaan atau penduraan menerusi program advokasi dan kempen turun padang. Timbalan Pengarah Operasi JPKS Sabah, Ali Hassan Kahar berkata, langkah itu penting bagi memastikan hak keselamatan serta kebajikan kanak-kanak terus terjamin. Objektif kita sama. Kita pertahankan hak kanak-kanak itu daripada dianiaya. Dianiaya sama ada dari sudut seksual, fizikal maupun emosi mereka. Jadi kalau kita berterusan menjalankan kempen yang sudah begini kan, itu adalah lebih baik untuk memberikan kesedaran yang berterusan. Beliau ditemui RTM dalam program Kami Peduli di SK Jambongan Beluran. Program turun padang ini julung kali diadakan di kawasan pulau. Memang sangat bermanfaatlah kepada kami di Pulau Jambongan ini sebab ini juga satu kesedaranlah terutama sekali kepada remaja-remaja sebab program ini juga pertama kali dibuat di Pulau Jambongan ini. Jadi harapan saya program ini adalah berpanjangan. Golongan-golongan sasar kami yang telah kita senaraikan. Dan saya berharap juga, kami amat berharap juga pada petang ini apa yang kita sampaikan membuka minda kepada semua ibu bapa dan kanak-kanak.
Sementara itu, Ali Hassan meminta supaya ibu bapa yang memerlukan bantuan tampil memohon bantuan khusus bagi kanak-kanak yang diperuntuk kerajaan melalui JPKA, merangkumi kanak-kanak yang menghidap penyakit, ibu bapa kanak-kanak berkenaan orang kurang upaya selain ibu bapa yang berdaftar di bawah sistem iKasih. Permohonan boleh dibuat melalui mana-mana pejabat kebajikan daerah berhampiran. Mereka yang layak akan menerima bantuan wang tunai antara RM120 hingga RM1,000 setiap bulan. Sabah berpotensi menjadi hub pembudayaan penulisan pelbagai genre sekaligus mampu mencapai status malar hijau. Pelestarian bakat penulis tempatan juga akan digilap bagi menempa nama sehingga ke peringkat antarabangsa. Persoalannya, adakah bakat baharu mampu menyahut cabaran tersebut dan bagaimanakah sambutannya? Ikuti tinjauan wartawan Serina Olivia Chong. Penganjuran Pesta Buku Kinabalu di Perkarangan Perpustakaan Negeri Sabah baru-baru ini jelas menyaksikan fenomena dunia buku terus gah dengan lebih 3,000 pengunjung dan lebih 40 pempamer dari Semenanjung dan Sabah terlibat. Nyata, usaha penulis dan penerima Sirat Award Syed Muhammad Zakir Syed Othman atau nama panel SM Zakir melalui Nusa Center bersama Perpustakaan Negeri Sabah dan Universiti Malaysia Sabah bertepatan. Mengharapkan bahawa Pesta Buku Sabah ini untuk dapat memberikan suntikan dalam industri buku. Kita mengharapkan untuk mendedahkan lagi penulis-penulis Sabah kepada kelayak pembaca. Penulis-penulis Sabah antara penulis-penulis yang terbaik di Malaysia. Sebab sebenarnya di Sabah memang kita ada ramai penulis. Di bawah enakmen Perpustakaan Negeri Sabah, penulis-penulis tempatan yang menerbitkan buku mereka akan diminta untuk menyerahkan 3 naskah untuk simpanan perpustakaan. Dan ini pesta buku kita adakan setelah 30 tahun kita tidak adakan. Sekarang ni kita pada satu tahap, kita tidak boleh lagi bermain di padang sastra yang sama, tapi kita harus bawa keluar sastra kita lebih jauh lagi. Dibaca di seluruh dunia dalam keadaan sekarang teknologi di ujung jari kan. Kita ada e-book, ada penerbitan di atas talian. Jadi kita mau karya itu dibaca oleh ramai orang. So, ini saya rasa satu gerakan yang sepatutnya diteruskanlah dari semasa ke semasa. Saya ingat ini memberi kesedaranlah kepada penulis-penulis muda ataupun penulis-penulis yang baru saja berjinak-jinak dalam penulisannya. Dan ini satu cabaran. Jika saya yang sudah kata orang kira masuk warga emas lah ni kan. Pada saya program ini adalah program yang baiklah. Sebab kalau kita lihat kat sini ada dipamerkan banyak buku-buku yang menjadi pilihan pelbagai peringkat usia lah. Ada untuk kanak-kanak, ada untuk yang dewasa. So kami support lah. Jadi hari pertama lagi kami dah sampai sini untuk melihat keadaan di sinilah. Turut berlangsung pelancaran 12 buku penulis Sabah terbitan Nusa Center disempurnakan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Arif. Menyatakan komitmen Datuk Arifin yang juga pejuang dalam dunia sastra akan mencadangkan kerajaan negeri supaya Pesta Buku Kinabalu ini dijadikan program tahunan dengan kerangka lebih besar sejajar Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Saya yakin penulis kita mampu untuk pergi ke lebih jauh ke peringkat Nusantara, antarabangsa. Penulis muda ada yang terlibat dengan badan-badan bahasa dan sastra dan juga Badan Bahasa dan Dewan Bahasa sendiri berusaha untuk membentuk, membina mereka melalui sekolah-sekolah, program-program di sekolah dan sebagainya. Jelas Datuk Arifin, satu unit khas telah diwujudkan khusus membantu memperkasakan lagi sastra dan bahasa di Sabah. Beliau optimis Sabah mampu menarik penerbit dan syarikat dari negara serantau seperti Indonesia tidak lama lagi. Justru, perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan. Kini tinggal di pundak penulis baharu dan lama memikulnya. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama Atika. Silakan.